Assalamualaikum, selamat pagi. Terus kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Salam hujung minggu hari Sabtu. Saya Hanif Miswan bersama dengan anda. Dan benar anda melihat saya berada di luar pada ketika ini. Ini adalah di kampung LB Johnson. Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu. Dan inilah tujuannya untuk kita bersama dengan anda semua untuk mengimbau keistimewaan kampung ini. Ada cerita di sebalik penubuhan kampung ini yang bermula pada tahun 1963 dan kemudian ada kisahnya pada tahun 1996 di mana kampung ini sangat dikenali kerana mereka dikabarkan menjadi orang-orang yang kaya jugalah pada ketika itu. Dan selepas penubuhan pada 60 tahun, hari ini Olek Sekampung akan dilaksanakan di dalam kampung ini. Jadi sekarang kita berada di sekitar kawasan surau di kampung LBJ ini. Ini baru saja di kawasan luarnya lah untuk kami bawakan kepada anda kemeriahan yang akan dikongsikan di kampung LBJ ini. Dan kita nak tunjukkan kepada anda antara penduduk-penduduk kampung aktiviti awal pada pagi ini. Assalamualaikum semua, apa khabar? Okey, ini makcik-makcik yang berada di sinilah ataupun akak-akak. Nanti kita akan berkenal dengan mereka dan kita nak teruskan bersama dengan penonton-penonton. Assalamualaikum. Ya, okey, ini penduduk-penduduk di sini juga dan inilah kemeriahan pertama pada pagi ini, Olek Sekampung namanya. Dan kita nak sapa dulu mereka yang berada di sini. Assalamualaikum semua. Okey, boleh berhenti sekejap tak? Nampak sangat sibuk ni kan? Jadi kita nak tengok apa kemeriahan menu-menu pada pagi ini dan kita nak perkenalkan. Kalau sebelum ini kita tahu kan dengan nama gelaran Hasan Cocok Hasan kan? Itu bola sepak. Tapi serupa-rupanya ada juga chef di kampung ini namanya Cik Hasan Sani. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar, sihat ya? Khabar sihat, alhamdulillah sihat semua. Okey. Apa menu pada pagi ini bersama dengan Olek Sekampung tu? Tapi sebelum tu, Olek Sekampung tu dalam bahasa mudahnya macam mana ni Cik Hasan? Mudah ni kita buat tradisi ni memang kita buat macam cara kita orang-orang lama, generasi pertama. Kita buat untuk apalah supaya kita ni disatukan dalam satu rumpun yang bersebaik muda, baik muda. Ibarat kita macam duduk bekerja bersama-sama. Kita tak kira apa yang kita boleh buat bersama, kita buat bersama. Untuk benda tu menjadi senang kerja kita, untuk menyenangkan semualah yang ada supaya kita ringkas dan cepat. Apa yang kita nak semua akan semua siap. Maksudnya kita biarlah jangan boleh, kalau boleh kita secara kita nak buat ni awal, maksudnya kita buat yang awal, kita buat cepat untuk macam kita buat kenduri, kita nak tetamu hadir, benda dah siap. Itu kita pemudahkan semua tu. Rewang lah ni, rewang kenduri lah kan. Kabarnya tukang masak juga kalau kat kampung ni. Abang Hasan kita ni, tadi saya sempat berbual dengan orang kampung lah. Memang handal mengikut apa yang dipakai di kepala je lah. Maksud makin tinggi topinya tu makin hebat lah. Okey, menu pagi ni, sebab menu-menu kampung ni memang kita sentiasa suka goma ni. Goma orang kata kan. Kita ni masak ni ini memang dah biasa. Kita tradisi masak lemak cili api, kentang. Dia kadang tak boleh tahu nangka, tak kira lah. Itu terpulang pada kita. Kalau kita nak lagi nak sedap, kalau kita nak apa, kita tahu apa yang ikut kita rasa kita sendiri. Kan kita kata nak tahu nangka, kita boleh buat tahu nangka. Kadang-kadang benda-benda yang macam ni kita nak orang selesa makan, orang sedap makan dan tak ada apa-apa yang dia orang boleh rasa janggal pada dia orang untuk makannya. Istimewa lah ya. Okey. Abang Hasan juga generasi kedua di kampung LBJ ni LB Johnson. Okey, kita nak tengok juga sambil-sambil dari tadi ni tak habis kerja ni. Kita nak bersama Kak Nur Hisham sekejap. Boleh ke? Kak, apa khabar, sihat ya? Alhamdulillah sihat. Generasi kedua jugalah kabarnya. Yo. Okey. Apa yang istimewanya bila berada di kampung ni dan melihat kepada kenduri kendara ni kan? Olek Sekampung ni macam mana Kak? Olek Sekampung ni kita dapat merapatkanlah hubungan sesama manusia kan. Tak kira bangsa, tak kira apalah kan. Kita campur sama-sama. Kita buat kerja tu sama-sama. Jadi nak memeriahkan kampung kita lagi kan. Malahan lah inilah julung-julung kali kita buat kan. Memang seronok benar lah rasa. Meriah lah orang kata ya. Apatah lagi lepas 2-3 tahun pandemik ni. Okey, ini di kawasan memasak ni. Tapi di sebalik kawasan memasak ni sambil-sambil lah orang kampung amboi dia pun siap rakam kita kat belakang ni. Kita nak tengok juga orang-orang kuat yang memotong, membawang-bawang tumpang lalu ya Kak. Boleh kita lambai-lambai juga kakak-kakak kita ni. Sebab kita nak lihat kepada kemeriahan yang berada di sini juga. Ini kawasan surau yang mereka jadikan antara kawasan tumpang lalu, antara kawasan-kawasan untuk mereka sediakan kenduri dan kendara. Olek Sekampung ni kabarnya. Okey, ada juga orang-orang yang kita kenali turut berada di sini. Sempat ya interframe ya. Assalamualaikum semua. Boleh ke saya nak bersama-sama semua di sini?
kerana istimewanya dekat sini, kita bersama selain daripada bersama dengan akak-akak generasi kedua, ketiga yang kita panggil tadi membawang lah dari tadi ya. Boleh lah ya sambil-sambil ni. Sebab akak ni konsisten tau dari tadi. Dari saya datang tadi, inilah stesen yang tidak berubah-ubah kakak ni tadi. Tapi kita nak bersama dengan Cik Zainun kita ya. Ya. Ustazah ya. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasihlah sebab sebenarnya dia sogan nak interview dengan saya ni. Tapi saya paksa juga untuk Cik Zainun kita, ustazah kita ni bersama dengan kita. Generasi pertama kampung LBJ. Dia lah yang ada dari tahun 1963 pada tahun 1996 juga bersama dengan kita. Jadi mungkin boleh kongsi kemeriahan ketika mula-mula kampung LBJ ni ada ni. Masa baru pindah tu, kemeriahan makcik kan. Acik meriah lah nampak lalang penuh kat rumah. Lalang kok lalang? Iyo. Nak naik tangga pun sibak lalang dulu. Nak turun tanah anak kecil kan, tak boleh turun. Lalang banyak. Oh, lawan dengan lalang lah. Sibak lalang tu macam tebas lalang lah. Memang bukan dah tahu ada, memang penuh lalang. Satu kampung tu lalang. Tu istimewa tu. Dan kemudian kampung ini melalui arus dan juga fasa pemodenan, dan jangan tak tahu ya, ustazah kita ni juga adalah antara pemenang ketika Majlis Tilawah Al-Quran peringkat daerah di sini tahu, mewakili Felda ya. Okey, sekarang kenduri macam ni, apa yang bestnya kalau macam ustazah tengok sekali? Yang best kan kita berkumpul ramai-ramai. Tapi memang nampak ramai betul ni Ya, ramai. Ramai. Berkumpul mengeratkan silaturahim. Ya. Okay. Baik, kita akan bersama sampai malam, tapi bukan di Malaysia hari inilah. Malam tu masuk di kampung ini. Dan kita nak tengok juga selain daripada makan oleh sekampung ini, nanti akan ada aktiviti sukanika juga yang akan kami bawakan secara langsung bersama dengan anda, bersama dengan penduduk-penduduk kampung di kampung LBJ ini. Antara sukanika nanti kabarnya mereka ni nak mencabar saya. Saya ni pula pantang dicabar lah penduduk kampung ni kan. Bang ya, boleh bang ya? Saya akan lawan dengan abang ni. Tadi pun kata kabarnya ada juga antara yang nak bersama-sama dengan kita. Ini antara kemeriahannya. Saya nak tolong ustazah kita ni untuk membawang dekat sini bersama-sama juga. Dan kita nak kembali di studio di Malaysia ni bersama dengan Haziq dan juga Sofia. Silakan. Okey, terima kasih Hanif. Seronok dia masuk kampung. Ya, kan menikmati kenduri, olek orang cakap. Orang kata, yelah kalau kita panggil merewang kan. Merewang bersama-sama dengan orang kampung. Wow, seronok Hanif kat sana. Dekat LBJ bersempena dengan sambutan 60 tahun kampung LBJ. Jadi, terus bersama kami di MSI pagi ini. Hari Sabtu, dah berapa bulan? 17 September. Wow. Okay, pejam celik. Kita dah masuk bulan September. Dah tengah bulan September. Dah sambut Hari Malaysia. So, hari ni Haziq dengan Sofia akan baca apa benda yang best dekat dalam surat khabar. Ada banyak cerita-cerita best ni. Awak nak mulakan dengan sukan dulu ke? Okey, saya buka sukan. Ni. Boleh. Kita pergi ke Cosmo, tengok muka surat belakang. Selamat bersara Roger Federer. Wow, legenda, dia kira legenda hidup untuk sukan tenis, telah pun mengumumkan persaraannya di mana beliau akan bersara selepas Piala Lever. So itu adalah kejohanan profesional terakhir beliau. Lepas tu akan bersara sebab sekarang ni kalau kita tengok Federer antara yang paling banyak memiliki Grand Slam. Tenis ada 20 Grand Slam, digelar Raja Gelanggang Rumput sebab mendapat 8 kejuaraan Wimbledon. Power tak power Roger Federer. Record dia kan. Yeah. Dan pastinya ini antara kata showmanship dan professionalism beliau lah. Walaupun nak bersara, dia umumkan dulu supaya peminat semua ni dapat kita bersiap sedia lah secara mentalnya, tidak mengejut. Seperti mana ada di antara atlet-atlet dunia yang lain. Sedih tau Sofia. Orang nangis-nangis. So Sofia, awak punya cerita sedih ke cerita happy? Ini cerita yang pasti memberikan sedikit kesedaran lah. Ini disebabkan oleh kejatuhan nilai ringgit. Tiket kapal terbang naik daripada RM2,600 ke RM3,800 untuk umrah. Jadi disebabkan oleh kejatuhan nilai ringgit. Jadi kita sama-sama caknalah dengan perubahan harga ini. Mungkin sedikit sebanyak perancangan itu perlu. Dan paling penting sekali lah, semalam kita dah menyambut kan Hari Malaysia 59 years of nationhood. Dikatakan di sini 59 tahun formasi
Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung. Antara dikongsikan adalah mereka mengharapkan agar kerajaan pusat memberikan komitmen untuk ialah melaksanakan Malaysia Agreement 1963. Yes, cakap pasal Hari Malaysia. Bersempena dengan itu, ya, kita ada kemeriahan sambutan Hari Malaysia 2022 di Melaka yang diadakan di Melaka tahun ini, Bandar Raya Bersejarah. So nak tengok macam mana? Sampai tak pergi kan? Belum. So saya bawa anda pergi sambutan Hari Malaysia. Jom kita pergi. Jom kita tengok. Jom. Alah, jom. Melaka, bandaraya bersejarah, telah dipilih sebagai tuan rumah pertama di Semenanjung Malaysia bagi sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan tahun ini. Acara yang jelum kali diadakan ini bertempat di dataran memorial Pengisytiharaan Kemerdekaan di Bandar Hilir. Sambutan Hari Malaysia yang bermula jam 8 malam ini dihadiri rakyat Malaysia dari seluruh negara juga barisan para tetamu kenamaan. Turut hadir bersama adalah Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Yang di-Pertuan Negeri Tun Muhammad Ali Muhammad Rustam yang diarap masuk menaiki beca ke tapak perasinan. Selain daripada menjadikan Melaka sebagai tumpuan rakyat pelbagai kaum dari seluruh negara, sambutan kali ini memberikan kelainan apabila pengunjung digalakkan mengenakan pakaian nostalgia era 50-an dan 60-an bagi mengenang zaman nenek moyang selain membangkitkan semangat Hari Malaysia. Disusuli beberapa acara bersejarah termasuk menandatangani buku peringatan pembentukan Persekutuan Malaysia oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bersama Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinur serta Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Openg. Persembahan kebudayaan juga diadakan oleh artis tempatan bagi memeriahkan suasana sambutan Hari Malaysia dengan persembahan visual dan gerak yang diketuai oleh pelakon veteran Syahrudin Tambi. Dan persembahan nyanyian lagu Semerah Padi oleh Datuk Jamal Abdillah yang menarik perhatian ribuan penonton. Pengunjung yang teruja dengan sambutan itu dilihat hadir lebih awal dengan pelbagai jenis pakaian yang dikenakan baik tua maupun yang muda. Ternyata sambutan kali ini mendapat sambutan baik oleh lebih 20,000 rakyat Malaysia yang sememangnya berjiwa patriotik dan cintakan Malaysia. Perjalanan ini kita tempuhi bersama. Alright. Hey. Bukan mudahnya sejauh ini masyhur di mata dunia. Ku berikan semua seluruh jiwa dan raga. Malaysia, oh tercinta, tanah air lahirnya cinta. Malaysia, oh tercinta, ku pertahankan segalanya. Terjadi, kakiku teguh berdiri selamanya. Biar laut membelah bumi, sejauh mana ku berlari, hatiku di sini. Jangan mudah engkau cemari, karena ikut desakan hati. Genggam tangan bersama kita harungi, walau nyata
tercinta, ku pertahankan segalanya. Malaysia, oh tercinta, tanah air lahirnya cinta. Malaysia, oh tercinta, ku pertahankan segalanya. Oh, 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 Catchy-nya. Wow. Silakan. Malaysia tercinta. Apa khabar kedudunya? Alhamdulillah. Selamat Hari Malaysia. Selamat Hari Malaysia. Ya, dan lagu ini memang dikeluarkan bersempena dengan Hari Malaysia. Hari Malaysia, dekat kemerdekaan dan Malaysia. Ya, daripada bulan 8 hari itulah kan. So tajuk lagu ni adalah Malaysia Tercinta. Sebenarnya lagu ni nyanyian 3 orang. Betul. Ahmad Nasim, Zira Mat dan seorang lagi Yusuf. tak dapat bersama kita Tak pagi dapat ni. bersama. Ya, kurang sihat. Oh, kurang sihat. Okey, so Adakah ni gandingan anda yang yang pertama? Ya, gandingan kami bertiga yang pertama lah. Okeylah, kerja sama-sama. First time walaupun. Okey. Okey. Dia cakap okey. tak ada hal lah. Pastian tu. Tapi Okey. hasilnya power lah. Ya, tapi kalau kita dengar suara Zira Mat tadi kan, wow. Kan. Dia punya tarik. Zitera. Suara Zitera. Dia dah tukar nama Zitera. Okey, so Zira Mat sebenarnya mungkin boleh cerita juga daripada mana datangnya Zira Mat kan, macam mana boleh berada dalam industri ni, bermula menyanyi sejak bila? Okey, saya merupakan artis kelahiran COF Lockstar yang dianjurkan oleh COF Music, di mana saya menjuarai pertandingan tu dan saya mula bernyanyi sejak umur 8 tahun daripada sekolah rendah lah. 8 tahun, serius lah Zee. Betul. Ya, dia Patutlah 8 dia tahun. tarik tu dia macam effortless. Flawless orang kata. Untuk Aman pula macam mana? Ni dah beberapa kali datang kat MHI. Betul tak? Betul. Tapi kali ni dengan pembawakan lagu patriotik, kena jiwa ke tak kena jiwa? Okey. Ini pada pandangan saya, pada pendapat kami lah, COF Music. Kita setiap artis ataupun selebriti ataupun netizen ataupun orang rakyat Malaysia, kita perlu ada sifat sayangkan negara kita. Betul. Patriotik tu dalam kita, dalam diri kita tu kena ada. Dan kita tak boleh sekadar untuk kalau kita as a penyanyi kita nak kena nyanyi lagu yang biasa, tak. Sebab lagu patriotik ni lagu yang bukanlah kita lagu yang patriotik yang untuk bagi semangat kepada orang. Orang dengar, oh macam tadi Haziq dengan Sofia masuk macam benda tu dah catchy dah, benda tu kita boleh sing along untuk benda lagu tu. Dan tak semestinya lagu biasa, lagu pop ataupun ballad yang lain orang suka, tapi lagu-lagu macam ni pun orang still akan suka juga untuk nyanyi sebab ni lagu untuk Malaysia. Asalkan message tu sampai, betul Message tak? tu sampai. Betul. Lagu dengan rentak yang lagi upbeat. Yes, sebab itulah Ahmad cakap setiap artis kena ada lagu patriotik. Betul. Betul. Sebenarnya betul. Benda tu. At least kalau misal kata ada peluang yang lain, kita tak banyak lagu sebenarnya, lagu patriotik dekat dalam Pilihan. Malaysia kita. Pilihan tu tak banyak. So untuk kita sayangkan negara kita, why not kita keluarkan lagu patriotik? Yes. COF boleh. Lah terus. Saya COF boleh keluarkan lagu patriotik. Zee macam mana? Sebelum ni memang adakah ini lagu patriotik yang pertama? Dan cara penyampaian, adakah macam awak menjiwai lagu tu? Macam disebutkan oleh Aman tadi, walaupun bukan lagu tradisional, lagu yang biasa kita dengarkan sejak kita kecil, tapi ini pembawakan lagu baru, rentak baru untuk generasi baru menyayangi negara kita. Jadi bagaimana awak menghayati message tu sendiri? Okay, macam mana saya menghayati Firstly, of course saya akan run through the lyrics dan apa yang saya dapati lagu ni sangat bukan simple, sangat mudah untuk diterima. Macam lirik, baik-baik lirik dia tak adalah terlalu macam mendalam yang berat sangat. Jadi semua orang yang mendengar boleh sing along walaupun baru pertama kali dengar. Yes. Saya ingat je. Kita dapat actually dia punya music intro tu pun dah betul? dah menarik kita untuk dengar lagu Malaysia Tercinta ni. So Man, mungkin boleh ceritakan apa perjalanan dan plan
COF Music selepas ini? Kan mungkin nak keluarkan lagi banyak lagu patriotik ke ataupun artis-artis kan banyak artis baru dengan COF. Okay, firstly saya nak cakap untuk lagu Malaysia Tercinta ni kita ada buat dengan ramai orang. Bukan kita ada producer dari COF Music. Kita ada Puan Hasril, kita ada Jack Jafni, kita ada Arif Peter, Kon, Watu Hanis. Lepas tu kita pun contribute dengan kita punya apa yang ada terlintas, kita contribute dalam itu. So benda tu kita kena appreciate pada orang-orang yang di belakang tabir yang buat sebenarnya lagu. Yang join sekali. So untuk COF Music, Zee akan keluar lagu baru. Okay. Zee akan keluar lagu baru. Bila? Bila? Nanti kan. Surprise. Dan ada yang lain-lain lagi artis saya ada yang akan keluar juga untuk tahun sampai hujung tahun. Kita ada setiap bulan kita ada keluar at least 2 atau 3 lagu. So kalau nak tahu info boleh follow COF Music dan juga YouTube COF Music, dan lagu ni juga ada di YouTube COF Music Malaysia Tercinta dan semua digital platform yang ada. Follow. Dengan itu kita ucapkan all the best, selamat jaya. Moga banyak lagi lagu yang dihasilkan oleh ICOS. ICOF Music. Ya. Okay. COF Music. Ya. Di kampung kata betul semua. Asal sampai. Okey, ni nak tanya. Dengan lagu ni. Korang hobi apa? Hobi? Saya hobi. Saja tanya hobi. Okey. Kan? Sebab ada orang hobi dia berkelah. Okey. Kan suka pergi berkelah ke mana-mana. So kalau anda suka berkelah ataupun piknik, ni kita ada piknik hot dekat Teluk Cepedak, Kuantan, Pahang. So hari inilah ni 17 September 4 petang sampai 7 petang anda boleh jumpa penyampai Radio Hot FM dan juga artis-artis popular. Siapa yang ada lagi, Sofia? Kita ada Tajul, Lan Solo, Andy Flock Poppy, Wani Asrita, Najwa Latif. Nama-nama besar ni. Jangan lepaskan peluang ini di lokasi terakhir hari ini, piknik. Alright, kita dah settle dengan lagu patriotik, lagu Malaysia Tercinta kan, bersempena dengan Hari Malaysia. So kita nak tengok juga ni ucapan Hari Malaysia. Jom kita tengok ucapan siapa tu. Dan syukur pada Ilahi, anugerahnya tiada terhingga, kedamaian, kemakmuran, Malaysiaku bahagia. Hai, saya Haris Abdul. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua sahabat handai, rakan-rakan dan rakyat-rakyat Malaysia. Hai, saya Alif Hassan ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia yang ke-59 kepada seluruh rakyat Malaysia dan juga penonton Malaysia hari ini. Terima kasih Malaysia. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Saya Anya Arila binti Muhammad Asri ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia yang ke-59. Saya berharap agar semua rakyat Malaysia dapat mewujudkan sikap toleransi dalam diri dan semoga keamanan selamanya buat negara kita Malaysia yang tercinta. Malaysia hari ini saya masih lagi berada di kampung LB Johnson. Sekarang ini berlangsungnya acara sukan nikah. Kita nak tunjuk, belum settle lagi. Kita nak tunjuk berkaitan dengan pertandingan kupas kelapa. Ini ada beberapa pesertanya yang kalau awak tengok yang mana tinggal ni, semua yang kalah-kalah lah. Dan ini antara sukan nikah tradisionalnya yang mereka sedang langsungkan. Dan kita nak tengok, bang, kejap bang. Ini antara kelapa yang telah pun dikupas. Namanya siapa ni? Iqmal. Awak menang ke kalah ni? Patutnya menang tapi dah kena singkirkan. Dengan bahasa mudahnya kalah lah ya, dah tersingkir sebab mereka hanya mencari 3 pemenang sahaja. Memang asal orang kampung LBJ ni? Bapa saya orang sini. Okey. Tahniah ini antara, sebab awak dah nampak lah hasilnya. Kalau kita tengok hasil kakak ni yang paling bersemangat dengan saya tadi. Tapi belum mampu untuk menghabiskan. Kak, sambil-sambil tu kita bagi masa Kak. Siaran secara langsung Kak. Sebab yang menang tadi tak nampak kat kamera. Akak yang nampak kat kamera. Macam mana pertandingan tradisional ni boleh menguatkan ukhuwah sesama penduduk kampung ni Kak? Kita orang memang dari kecil berkawan kan, sekolah sama, semua sekali samalah. Dan kenuri kenara pun ini juga orang dia. Jadi tak jadi malu lah kita orang bila kita nak cakap apa-apa pun tak ada malunya. Kalau gaduh pun gaduh. Gaduh manja-manja. Ya, saya. Kak, boleh kopek lagi? Susah. Baling Kak, baling.
Begitulah ini antara kemeriahannya. Sebab saya tengok tadi memang semua bersemangat, bercampur semuanya untuk berlawan mengikut kategori masing-masing. Dan sekarang ini selain daripada kopek kelapa, nanti kita akan main bowling kelapa juga. Mereka sedang bersedia untuk bertanding bagi permainan clearing ini. Dek, boleh siapkan terus. Kita nak tengok terus pertandingan clearing ni. Sebab ini adalah MC-nya antara belia di kampung LBJ ini. Dan menariknya sebab saya boleh perhatikan tadi, selain daripada bermain sukan nikah sebegini, mereka ni berkumpul seluruh generasi untuk bersama-sama dengan kita. Kita nak tunjuk juga antara generasi-generasi yang ada, yang hadir juga di kampung LBJ ini. Ada anak-anak kecil ini. Kalau boleh sementara kita menunggu clearing tu, kita nak bersama boleh ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Syahid. Memang orang kampung sini ya? Ini semua keluarga lah ni, anak beranak ni? Anak buah. Oh, anak buah, bukan anak sendirilah. Tak, boleh kahwin. Oh, patutlah tu saya terkejut, nampak muda sangat ni. Dah bangku anak. Okey, hari ni macam mana persiapannya bila dikatakan ada pertandingan sukan nikah sebegini? Baru sampai. Oh, memang datang untuk sukan nikah ni lah. Saja bawa anak buah. Tapi awak tak sertai pertandingan lah. Okey, tak apa. Kita akan terus. Okey. Kita menyokong. Tapi saya tak dengar suara awak tadi, bagi sikit semangat. Memang nampak sokongannya betul-betul telus tu. Dan saya nak bawa anda semua. Ini permainan clearing. Kakak. Kejap kakak. Kakak ni antara orang kuat juga. Jom kita perkenalkan. Namanya siapa kakak? Nama saya Habibah binti Mak Syarif. Saya adalah AJK untuk Olex Kampung. Oh, tanya nama je tapi jawapan penuh kakak ya. Okey, tadi kita main sukan nikah kopek kelapa yang nampak macam berat sebelah sikit tu. Sebab dicampurkan. Meriah kan, nak meriah. Ya, betul. Okey. Yang together kan, dah lama tak jumpa. Okey, permainan clearing ni macam mana ni? Okey, permainan clearing ni, dia ni asalnya dulu-dulu lah kan. Kita pakai rim tayar bersikar. Rim tayar bersikar tu, lepas tu dia orang guna kayu. Lepas tu dia orang lerek lah kat situ. Dulu masa kita kocik-kocik kan, main kat tepi-tepi sungai, main kat situ. Macam itulah cara. Berlumba-lumba lah. Dulu tak ada lah permainan ketor-ketor tu kak. Inilah permainan tradisional. Okey, sebelum kita nak berlumba ni, kita nak tunjuk sikit satu demo lah. Demo, boleh kakak? Yang mana yang paling hebat ni kalau nak buat demo ni? Ini wakil katanya, wakil kebangsaan ya. Pakai baju pun baju Malaysia ya. Namanya siapa? Nama saya Muhammad Syazali bin Muhammad. Orang kampung sini. Okay. Macam mana nak main clearing dengan hebat? Apa teknik, apa skill yang perlu semua orang tahu Malaysia ni? Sebab mungkin kampung lain tak tahu permainan ni. Dia teknik dia seperti mana saya antara orang-orang yang kampung yang dia kecil main benda ni. Saya rasa saya reti lah. Sebab dia cara dia. Tunjuk terus bang. Menggunakan macam ni dan kita melerekkan benda macam ni. Bawa lah sampai jauh sana. Nak berhenti tu susah. Okey, abang akan masuk pertandingan? Ya, saya akan masuk. Abang yakin untuk menang? InsyaAllah. Okey. Saya mencuba ke bang? Boleh. Sebab dia ni pantang kalau saya tak cuba bang. Macam mana tadi? Abang pegangkan mic saya. Abang bercakap bang. Okey, acara dia kepada semua kita boleh melihat cara dia. Lerekan dia mestilah menggunakan kayu. Dan kita kawalan pun menggunakan kayu. Nampak mudah tapi sebenarnya teknik dia kena ada. Tu dia kita tengok. Bang, pulang balik mic saya bang. Itu sikit lah. Itu betul lah, nampak mudah tapi sukar bang Memang sukar. Okey bang. Orang lama memang rasa ini adalah benda mudah sebab itu adalah mainan dari dulu. Mainan tradisional. Okey, abang pun dah banyak tunjuk saya. Terima kasih bang. Abang bersedia. Peserta yang lain semua dah bersedia? Kak, makcik-makcik semua dah bersedia ya? Bersedia boleh? Okey. Okey, kakak-kakak semua dah bersedia. Wah, macam mana dari dapur ni boleh datang sini? Okey, kalau dah bersedia, kita nak berikan ruang kepada mereka untuk bertanding permainan tradisional yang seterusnya. Ponek Den. Okey, loteh. Memang loteh lah. Jadi ini antara permainannya, campur lelaki dan perempuan akan bersama-sama. Okey, mana kakak Bibah kita tadi? Okey, kita nak pergi ke sana sambil-sambil lah kita melihat kepada pertandingan ni. Bukan setakat lelaki, perempuan pun masuk sama-sama. Oh, 3 sepasukannya. Okey. Kak, saya sokong kakak tau. Janji. Kakak jangan buat saya tewas tau. Okey, Kak Bibah boleh bersama dengan saya? Oh, Kak Bibah terus, nampak tak Kak? Okey, ni kamera kita ke sini. Okey, kakak beritahu apa yang akan mereka lakukan sekarang ni. Saya tengok lawan bertiga ni. Okey, diorang ni sekarang akan passing ke orang kedua. Dan orang kedua ni akan passing balik. Rotate lah sampai peserta terakhir. Peserta yang terakhir sampai sana, maknanya itulah pemenang. Tengok. Laju.
Ada yang pandai-pandai lah kan. Ada yang susah tu dan tak pandai tengok. Cara dia orang main. Bukan semua orang boleh main ni. Oh, saya tengok tadi pun memang laju. Nampak bergelong-gelong. Dia main dia main apa tadi? Dia main sosah je. Orang Negeri Sembilan cakap tu, hontam tu. Itu deh. Okey, kalau macam ni memang main berkumpulan lah kakak. Ya, betul berkumpulan. Ini acara berkumpulan. Ya. Dah ada pemenang kita nampaknya. Nampak sebab dia dah mengangkat tangan. Kita akan terus pergi sahaja kepada kakak ini sebab dia dah menang. Dan dia bersama dengan kita. Nampak, tadi saya sokong kakak ni. Ternyata kakak adalah pemenang. Kak, apa rahsianya untuk menang ni? Best, Rodo, best. Ni lain ditanya, lain dijawab ni. Macam mana boleh menang? Memang dah training ke macam mana? Tak, kita orang dah selalu main kelereng masa kecil-kecil. Okey. Namanya siapa kak? Nama saya Nani binti Rakib. Kan, yang memang penduduk kampung di sini, generasi kedua ya? Ya, saya. Betul. Tadi kita jumpa dekat surau. Sekarang ni pemenang. Tahniah ya kak ya. Nanti hadiah kita kongsi boleh? Boleh, no harazin. Okey, baik. Ini antara kemeriahannya. Ini antara yang dibawakan secara sukaneka sebab dah lama kita tak bersama kat sini. Dan kita akan terus bersama dengan penduduk-penduduk di kampung LB Johnson untuk melihat kepada kemeriahan ini. Tapi kita nak tengokkan satu perkongsian berkaitan dengan berbasikal pula daripada Kelab Media Prima. Okey, jom kita saksikan terlebih dahulu. Hari Malaysia yang disambut pada 16 September 2022 menjadi tarikh penting dalam memupuk perpaduan di antara rakyat Malaysia. Kelab berbasikal Media Prima tidak melepaskan peluang menyambut Hari Malaysia dengan mengadakan kayuhan santai mengelilingi Putrajaya. Program yang bermula pada jam 8 pagi ini membabitkan 20 orang warga kerja Media Prima yang berjaya menamatkan kayuhan sejauh 55 km. Bagi pengarang kumpulan berita dan ehwal semasa rangkaian TV Media Prima Berhad, Kamarudin Mape, acara ini dapat mengisi sambutan hari bersejarah di lokasi ikonik yang menjadi kebanggaan negara di samping dapat mengeratkan hubungan antara warga kerja Media Prima. Aktiviti seperti ini, aktiviti basikal ataupun aktiviti seumpamanya ini penting untuk mengeratkan hubungan. Because selama ni kita 5 hari ataupun 5 hari bekerja di office, so ada masa seminggu sekali aktiviti seperti ini perlu diadakan untuk mengeratkan silaturahim di samping kita memupuk penjagaan kesihatan lah. Sementara itu, bagi Presiden Kelab Berbasikal Media Prima, Jamsul Osman, kayuhan ini juga turut meraikan ulang tahun TV3 yang ke-38. Hari ini adalah 16 September bersamaan dengan Hari Malaysia. Kita memang tiap tahun, kebiasaan tiap tahun kita memang akan lakukan kayuhan pada 16 September bersama-sama dengan tim Media Prima, dengan pihak atasan, dengan rakan-rakan kita, rakan-rakan media dan rakan-rakan artis. Acara kayuhan ini merupakan acara yang dianjurkan setiap tahun. 16 September tetap menjadi tarikh keramat yang perlu dihayati oleh rakyat Malaysia bagi menyemai semangat patriotisme dalam diri. Anda masih bersama dengan saya Hanif Miswan di kampung LB Johnson pada ketika ini, dan betul saya memegang buah kelapa ini bukan untuk dimakan, bukan untuk kita buat air ke apa ke, tapi untuk kita bermain bowling. Ini antara permainan tradisional yang akan kami teruskan bersama dengan anda. Dah berpeluh dah Denha sebab kita masih lagi bermain sukaneka bersama dengan penduduk kampung LB Johnson. Okey, kita nak bersama dengan antara orang kuat main bowling kelapanya. Namanya siapa namanya? Kumpulan ni 3 tiang. 3 tiang. Kenapa nama kumpulan 3 tiang? Nombor rumah. Alamat rumah. Amboi, yang mudah buat duit mudah. Itu peringkat 3 kita. Macam mana berapa? 111 peringkat 3. Okey. Macam mana sasaran nak main bowling kelapa ni? Okey, kita baling je. Kalau jatuh semua air tu, maknanya kita menang lah. Baling, lepas tu pasrah menyerah lah. Kalau kena lah. Kalau kena. Okey, semoga berjaya dan kita akan pelakon. Yang mana satu pelakon? Oh ya kau? Oh okey. Dan kita nak tunjukkan juga antara peserta-peserta yang akan main bowling kelapa. Kita bye-bye dekat kamera kita. Kita juga ada YB bersama dengan kita YB ya. Kita bersama untuk pertandingan LB Johnson. Ada pemain bowling tak jadi juga kabarnya. Dan juga peserta berwarna merah ni. Okey, kita nak tunjuk dulu permainan bowling kelapa ni. Kalau boleh saya nak tunjukkan. Sebab saya kalau main bowling saya handal lah. Tapi kalau bowling kelapa ni?
Bowling kelapa kita tengok. Kalau konon-konon lah. Macam mana tekniknya? Okey. Kita akan tengok. Boleh. Okey, kalau boleh saya nak sorakan sikit daripada kakak-kakak kita boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Baling tak kena pun dapat sorak. Ini belum baling kena. Kalau baling kena, lain macam soraknya. Kita try lagi sekali lah. Siapa yang boleh baling kena ni? Siapa yang boleh baling kena? Okey, kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, tumpang bang tengok kejap takut kena pula orang belakang tu. Tengok kan? Kak Bibah, kenapa kena baca doa makan? Dipermudah kejap ya. Kita nak tengok Kak Bibah. Kak, sini kak. Tadi saya sokong akak tahu. Kenapa akak buat macam ni dengan saya? Masalahnya saya sorak tapi buat macam ni. Itulah, nampak betul tak sokong. Tak apa, kita nak tengok macam mana permainan bowling kelapa untuk dilangsungkan. Dan kita nak teruskan. Kak Bibah. Nanti Kak Bibah kita nak kat sini Kak Bibah sebab Kak Bibah adalah pengulas kita pada pagi ini. Saya mungkin pengulas anda untuk Liga Bersepak Malaysia. Tapi bagi permainan tradisional ni, kita kembali bersama dengan Kak Bibah. Kak Bibah, macam mana pula permainan ni? Okey, lepas ni kita akan adakan acara bowling kelapa. Okey, bowling kelapa ni selalu orang main bowling topik kelab-kelab lah kan. Kita tak ada lah. Kita main bowling kelapa hari ni. So, inilah acara dia di mana peserta akan meleret bola tu. Macam mana kita main bowling tu macam itulah. Tapi tak boleh bayar kan? Dia kena leret bola tu. Dan lepas tu dah habis, peserta kedua pula akan main. Okay, sampai habis? Sampai tumbang. Kalau dia sekali baling tu, tumbang semua, pemenang lah. Menang lah. Oh, okey. Kalau berkumpulan ni berapa orang satu kumpulan? Satu kumpulan 5 orang. Dia orang sekali je baling. Sekali cerita pemenang akan mendapat pakej percutian tidak ya? Kalau ada orang bagi salah kan? Okey. Ini satu permainan. Sudah jatuh. Sudah ada pemenang. Betul lah. Tim satu tiang tadi tu menang. Dia berjaya untuk menjatuhkan permainan-permainan ini. Okey. Apa yang kriteria yang diperlukan untuk membuat satu pasukan ni? Mereka dari taman yang sama ke, jalan yang sama ke, macam mana? Tak ada. Kita memang siapa-siapa nak masuk kita open. Sebab satu tujuan kita untuk eratkan silaturahim. Itu tujuan kita. Sebab dah lama kan anak-anak kampung ni ramai yang dah tak balik. So kita nak, itulah cara kita nak berkumpul hari ni. Okey, Kak Bibah generasi keberapa? Kak Bibah generasi kedua. Kedua lah. Memang orang. Anak penoraka. Anak penoraka. Kita tengok memang meriah apa semualah kan. Okey, kalau macam ni, kalau macam dah lama sangat tengok pertandingan ni tak menang-menang ni, macam mana kita nak kira ni? Tak apalah. Biasa dah habis dah ni. Ini mungkin dia orang nak apa kan, tahu yang lagi kan, bagi dia orang support lah sama-sama kan. Bagi seronok. Kak Bibah jadi saya punya rakan pengulas dekat sini. Dan ini antara kemeriahannya dan kita akan kongsikan juga Kak Bibah ya. Siapa yang menang, kemeriahan ini akan kita teruskan di kampung LBJ. Mana yang berdekatan ni boleh datang juga. Dan kita nak berhenti rehat seketika. Kekal terus dengan kami di Malaysia hari ini. Ya, kembali bersama Haziq di MSI pagi ini dan kita ada sesuatu yang mungkin akan berikan manfaat kepada anda. Kalau anda dapat memberikan sedikit sedekah ataupun menginfakkan harta anda, itu adalah satu perkara yang sangat-sangat bagus. Tapi tak tahu kat mana nak infak, inilah tempatnya. Kita bersama dengan Ustaz Bakhtiar Fitri Abdul Hamid. Pagi ini nak cerita pasal Surau Al-Muhajirin dekat Kajang Utama, Ustaz. Mungkin Ustaz boleh ceritakan sedikitlah hala tuju dan sebenarnya Surau Al-Muhajirin ni. Silakan Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebanyak kepada Haziq yang menceriakan pagi-pagi ni, subhanallah. Dan juga kepada semua penonton setia MSI. Alhamdulillah. Saya syukur kepada Allah Taala. Haziq, pertemuan kita pada pagi ni sebenarnya bukan yang berkebetulan tak. Tetapi memang Allah pertemukan kita. Pagi ni Allah pertemukan kita dengan wakaf untuk kita memulakan pagi kita dengan infak. Mulakan dengan cari pahala. Haziq, viral kan dalam minggu ni kisah seorang jemaah di Masjid Kolokrai meninggal dunia ketika solat. Ya, betul Ustaz. Allah yarham Muhammad Razi, saya baca cerita dia, subhanallah. Umur 63 tahun meninggal ketika solat. Dia sembahyang, kemudian dia rukuk, bersujud, tersujud. Orang lain semua berdiri. Dia cuba duduk, tapi sujud kembali, sakit jantung. Dan Allah cabut nyawanya ketika solat. Mulia. Tempat sangat mulia,
tubuh badannya bersujud kepada Allah Ta'ala, memuji-muji Allah Ta'ala. Dan kita pun tanya, kenapa Allah pilih kematian yang begitu sebenarnya? Saya baca kisah kat Apa amalan dia? Amalan dia. Antara amalannya, tuan-tuan dan puan-puan, dia suka bersedekah. Bila makan dengan kawan-kawan, dia belanja kawan-kawan dia. Haziq dan juga semua penonton, kalau ditakdirkan, kalaulah kita tahu, selepas ini Allah cabut nyawa kita. Tanya diri kita, apa antara amalan yang nak kita buat sebelum kematian kita? Haziq, katalah, lepas kita jadi host ni, kita balik, ditakdirkan kita meninggal dunia. Terakhir apa kita buat, Haziq? Kita promote wakaf. Menyampaikan. Subhanallah. Tuan-tuan, dalam Al-Quran, Allah beritahu dekat kita. Dalam surah Al-Munafikun ayat ke-10. Ketika mana Allah Ta'ala nak cabut nyawa manusia, ada hamba memohon kepada Allah, ya Allah, bagilah kami hidup walaupun sebentar. Sebentar pun jadilah. Untuk apa? Untuk kami berinfak. Dia tak minta untuk solat. Dia tak minta untuk nak berpuasa, tak. Tapi dia minta untuk infak. Kenapa? Kesan infak ni sangat besar. Jangan main-main. Mainkan Haziq, kita buat surah Al-Muhajirin. Kita nak besarkan lagi. Kos 10 juta ringgit. Yang terkumpul lebih kurang 400,000 ringgit. Terkumpul. Dan masih berbaki lagi lebih kurang dalam 9.6 juta ringgit. Betul? Banyak sangat. Surau ini, tuan-tuan dan puan-puan, akan dimanfaatkan lebih kurang 20,000. Kalau penduduk di Kajang saja 100,000 penduduk di Kajang. Besar sangat. Kajang utama tu. Kajang utama dia dekat Bandar Kajang ni. Dan perumahan berdekatan pun sangat banyak. Dan kalau sekali solat di sana mungkin mencecah 1,500 orang ke 3,000 orang boleh cecah sembahyang Jumaat kat sana, katakan. Tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang berwakaf bersama dengan kami? Bayangkan berapa banyak manfaat yang digunakan oleh orang ramai. Haziq, kita sekarang ni terkumpul 400,000. Kita memerlukan 9.6 juta lagi. Haziq, sebenarnya kami cuma memerlukan daripada lebih kurang 32 juta rakyat Malaysia, hanya 6,400 pewakaf saja yang boleh berwakaf sebanyak RM1,500 sekaligus. Itu lot yang kita buka. Oh, maknanya seorang? Seorang. Ada orang yang mampu bagi RM1,500. Baru-baru ni ada orang infak kepada kami dekat RM10,000. Subhanallah. Niat untuk arwah mak ayah dia. Dan kalau tak mampu RM1,500 sekaligus, kami buat ansuran, Haziq. RM150 selama 10 bulan. Itu yang paling ramai orang ambil. Berwakaf bersama kami. Sebelum saya nak cakap panjang ni, tolong ambil gambar dekat skrin tu. Ni lah ambil gambar dekat skrin. Nak memberikan infak kan. Kalau nak berinfak, inilah. Jangan lupa nombor akaun dan jumpa pegawai tu. Dan istimewanya bersama dengan kami, dapat pelepasan cukai lagi. Subhanallah. Masya-Allah. Saya sebut apa tadi, boleh buat ansur-ansur selama 10 bulan. Saya terjaminlah 10 bulan tu. Ya, kita kena disiplin untuk potong. Betul? Kita sendirilah sebab kita nak. Saya ceramah kat surau ni. Saya nampak perkembangan surau ni. Saya memang berkuliah dekat surau ni setiap bulan. Padatnya kawasannya, tetapi Haziq, dia punya program dia sangat dahsyat. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tak mampu nak bagi RM1,500 ke Haziq, berapa jumlah pun tak apalah. Tapi yang saya nak sebut tentang ganjaran. Kenapa Allah Ta'ala kata sebelum mati ada orang yang meminta kepada Allah untuk dipanjangkan umur, untuk boleh berinfak. Sebab kesan infak. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, man qada li akhihi hajatan kuntu lahu waqifan 'inda mizanih fa in rajahu ila syafa'tulah. Siapa menyempurnakan hajat saudaranya di dunia. Kita nak bina surau masjid untuk jemaah kat sana. Kata Nabi, aku menantinya di al-mizan. Tempat timbang dosa pahala manusia. Berat timbangan pahala, beruntung dia ke syurga. Kalau ringan timbangan pahala, kata Nabi, aku beratkan. Aku bagi syafaat untuk siapa, Haziq? Untuk orang yang menyempurnakan hajat orang lain di dunia. Dekat surau tu, Haziq, kita akan menyempurnakan hajat seorang dorang. 100,000 penduduk sekitar. Boleh bayang tak berapa banyak syafaat kita dapat? Apatah lagi kan, Haziq, wakaf atas nama mak ayah. Waktu mak ayah hidup, Ustaz mengadu kat saya tak dapat Ustaz nak berbakti sepenuh dengan mak ayah. Dulu duit tak ada, belajar lagi, ayah dah meninggal dunia. Apa kata, duit ada kan? Mak ayah ditinggalkan duit kan, ambil sedikit duit, 1,500. Wakaf atas nama mak ayah. Haziq, bayangkan di akhirat nanti bagaimana Nabi menanti mak ayah di Al-Mizan. Apatah lagi kan, Haziq, Nabi sebut dalam hadis ada 7 amalan sab'un yajri dalam abdi ajruhunna wa fi qaribat al-mautih. Ada 7 amalan mengalir pahala masuk ke lubang kubur selepas kematian kita. Kita ni, Haziq, lepas mati terputus semua amalan kan? Betul. Tetapi pahala tak terputus. Ada 7 amalan. Betul. Antara apa Nabi sebut, aubana masjidan, bina masjid. Sebab itulah anak-anak tolong wakaf atas nama mak ayah. Bantu mak ayah untuk sampaikan pencen kubur mak ayah. Ayah dah lama meninggal dunia. Walaupun mak ayah masih hidup sekalipun, buatkan pencen untuk dia. Sebab tu saya pesan kepada anak-anak, rebut peluang. Saya sebut apa tadi?
1,500 sekaligus kalau mampu. Tak mampu pun tak apa. Sikit-sikit. Potong-potong. Selama 10 bulan ataupun berapa jumlah sekalipun. Lebih istimewa kan Haziq. Ada orang pernah berwakaf bersama dengan kami, lupa nak padam. Slip tu lupa nak padam dia punya baki. Haziq tahu tak berapa tinggal Haziq? Banyak. RM20 saja tinggal. Dia bagi RM1,500, RM20. Tapi masih diinfak. Infak untuk apa? Untuk mak ayah, untuk akhirat. Kami doakan Haziq buat semua penginfak. Agar Allah gantikan infak tuan-tuan dengan ganjaran yang lebih baik. Nabi nantikan di Al-Mizan. Kami doakan berbahagia dunia akhirat. Dan mudah-mudahan keluarga kita semua sekali masuk syurga dengan sebab infak kita, insya-Allah. InsyaAllah Ustaz. Wow. Saya sebenarnya pagi ni terbuka. Mata saya terbuka minda saya dengan apa yang diperkatakan oleh Ustaz Bakhtiar. Jadi kepada anda semua, kalau anda mampu, dekat kaca TV anda sekarang ada nombor akaun bank untuk anda infakkan untuk wakaf pembangunan Surau Al-Muhajirin di Kajang Utama. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Bakhtiar Fitri Abdul Hamid yang bersama dengan kita pagi ini untuk ceritakan mengenai infak ini. Baru kita tahu sebenarnya manfaat sebenar infak tu kan. Tapi sekarang ni Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Saya nak ke sana kejap boleh? InsyaAllah. Ya, saya nak bersama dengan Sofia di sana. Sebab Sofia katanya nak cerita pasal Fit for Action. Saya rasa program ni sesuai dengan awak sebab awak ni fit. Sekarang lah. Sekarang nak fit. Penuh dengan action ke depan dia ni. Kalau anda telah pun mengikuti lah Fit for Action setiap Sabtu malam dan dua kali penyingkiran dah berlaku. Okey. Nasib baiklah saya tak masuk sebab takut kalau saya masuk tersingkir semua orang. Nampak keyakinan tu. 2 penyingkiran dah berlaku pada minggu lalu dalam Fit for Action. Jadi cabaran fizikal dan lakonan yang dihadapi oleh mereka kini lebih sengit dan mencabar. Jadi sejauh mana para peserta ini mampu bertahan? Ya. Kalau anda nak tahu, nak saksikan kebaikan mereka, jangan lupa untuk saksikan Fit for Action setiap Sabtu 10 malam hanya di TV3. Nampak? Fit for Action ni maksudnya dia fit for berlakon. Ya, dan dia juga fit boleh melakukan orang kata aksi-aksi fizikal. Yes. Macam awak lah. Alright. So itulah dia. Sabtu anda bersama dengan Malaysia hari ini. Besok jangan lupa tengok Jom Keluar Sarapan. Apa favourite sarapan awak? Saya suka makan nasi lemak dengan sambal paru. Sedap. Saya dengan sambal kerang ataupun tosai sardin. Tosai sardin. Apa ni? Kecoh Elio. So dah boleh dah kita semua keluar nak pergi cari sarapan favourite kita pagi ini. Terima kasih kepada anda yang follow kami di social media MSI TV3. Kita nak terus bersama dengan Hanif sebenarnya. Dia nak tengok kita pertandingan gubahan bunga dan penjurian menu rendang. Rendang pagi-pagi ni guys. Silakan Hanif. Assalamualaikum. Kita kembali di Malaysia hari ini dan berlintas langsung di kampung LP Johnson di Negeri Sembilan ini. Sebab tu kita kena cakap nogoi sikit. Dan sekarang ini kita nak berada di penutupnya. Kalau tadi kita dah masak-memasak, sekarang kita main sukaneka. Dan sekarang ini adalah pertandingan bagi ladies lah kawan-kawan wanita ni. Tapi mungkin ada lelaki juga yang nak ambil bahagian, mana kita tahu. Ini pertandingan gubahan bunga hidup dan juga memasak rondang. Tak tahulah betul tak betul, tapi ada kol-kolah hanya kata itu. Dan ini antara peserta-peserta yang masuk lah. Ada masakan rendang mengikut tradisi dan juga resepi Nogori. Negeri Sembilan memang podeh-podeh lah katanya. Dan ini antara peserta-peserta yang masuk, mungkin kita boleh lambai juga sama-sama kita nak berjalan ni. Kakak ni lagi semua pertandingan dia masuk. Okey, dan tumbang lalu sebab kita nak bersama dengan antara urus tianya juga Puan Umi ya. Umi Aida katanya tadi tu nama glamournya, tapi nama sebenarnya Umil Wahidah nama saya. Okey. Sedikit ringkasan berkenaan dengan pertandingan ini. Pertandingan ini kita buka kepada semua penduduk kampung dan kriteria yang kita mahu adalah rendang mestilah bertemakan Negeri Sembilan. Sebab Negeri Sembilan ni rendang dia ada pelbagai jenis daun. Kita ada rendang maman, kita ada rendang puding, kita ada rendang pegaga. Semuanya dimasukkan bersama-sama dengan rendang tu. So kriteria yang kita perlukan hari ini adalah rendang Negeri Sembilan. Okey, baik. Kak, alang-alang dah bercakap rondang tu, kita nak tunjuk sikit lah. Tadi abang tu dah buka, saya pun dah terbau. Ini antara rondangnya. Apa nama rondang ni Kak? Rondang daun puding. Rondang daun puding. Okey. Itu sikit. Sebab kita nak pergi ke bunga sekejap ya Kak. Sebab kita ada peserta bunga-bunga juga. Kita nak bersama dengan mereka. Kak, jangan terkejut. Nanti saya pun terkejut. Dan ini bunga hidup. Dan kita nak melihat kepada ada 3 peserta yang masuk pada pagi ni. Okey, kita nak bersama dengan Empat. Okey. Namanya ataupun apa skill yang perlu adalah untuk membuat gubahan ni Kak? Ya, nama Kak Musalma binti Kurnaini. Nak melihat buat gubahan ni berapa lama yang nak diambil? Nak ambil ni?
dalam 4 minit. 4 minit saja 5 minit. 5 minit. 5 minit. Okey, dari 4 minit jadi 5 minit. Okey, semoga berjaya sebab nanti mereka akan umumkan antara pemenang-pemenang juga. Saya berada di sini memang sangat meriah dan ini antara kemeriahan penduduk. Kalau boleh kita nak bersama nak tunjuk juga mereka sebab kita dah nak habis dah. Kalau boleh minta 2 jam dalam misi hari ini pada hari ini tapi nanti kita akan teruskan kemeriahan sampai malam, betul ya? Di sini mana yang dekat ni boleh datang juga sebab ada persembahan, ada nyanyian, ada pertandingan karaoke untuk mereka buat juga. Jadi kita nak tutup di sini. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami di Malaysia hari ini. Have fun. Dan ini antara program ukhuwah yang mereka jalinkan di sini. Kekal terus dengan kami. Jumpa lagi saya Hanif Miswan bersama dengan kru-kru MSI. Assalamualaikum. Bye-bye. Kisah bermula mulut orang kampung. Kisah ramai gadis cantik kejo lebu berkampung. Orang luar datang nak cari yang joki. Lain pula jadi terfikir nak buat bini. Tapi silap kau nak bermat sampai tinggalkan pogong. Kau pet bawah kau tiap bini tanggungjawab lupa. Oh mak ayah rindu tapi dia buat bodoh. Dah tak ada nak mau nyesal mau nangis depan kubur. Jabat kau jawab butuh padi 3 tangkai.